لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. صواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي أنى يكون لي سده قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Qala, coba kata ini qala Zakaria. Dia berkata Nabi Zakaria alaihi salam, dia berkata dengan kebingungan kerana apa yang di dalamnya itu keluar daripada kebiasaan. Apa ucapan dia? Rabbi anna yakunu li ghulamun, wahai Tuhanku, dan zat yang telah memeliharaku dengan berbagai nikmat sampai aku tua ni. Anna, bagaimana dia kata, dan dari mana yakunu li ghulam, macam mana maknanya aku bisa, macam mana mungkin mendapat anak di usia setua ini. Dah tua dah maknanya, macam mana nak dapat makna zuriat lagi. Waqad balaghaniyal kibar, sementara aku sudah tua dan sangat tua begini. Dan sungguhnya imraati pula akhir, dan isteriku pun mandul, ya, maknanya sehingga tidak dapat memiliki anak disebabkan kemandulan, ya, kemandulan yang dia alami. Di samping itu isteri Zakaria sudah renta sehingga tidak mungkin melahirkan. Pada adat dia tak boleh lah. Perempuan orang kata apa dah tak ada apa lagi lah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan qala rabbi ja'alli ayah. Oleh kerana Allah Ta'ala menyebut sedemikian, maka Nabi Zakaria qala Jibril, berkata Jibril menjawab berdasarkan wahyu Allah, jangan kau anggap itu tidak mungkin, ya, kerana kazalik, demikianlah seperti yang kau katakan tanpa ada sebab yang sesuai dengan kebiasaan. Segi kebiasaan tak ada, dah ada tua begitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala-galanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha berkuasa, maha berkehendak, iaitulah yaf'alu ma yasha', berbuat, mencipta, membuat apa yang dikehendaki, mana apa yang ia kehendaki dengan tasis iradat dia tadi. Daripada berbagai makhluk melalui proses mengadakan dari ketiadaan tanpa didahului sebab, ya, mana kuasa ataupun materi atau apapun. Mana tuan boleh buat apa dia nak, bersebab tanpa sebab, tak ada sebab semua dia boleh buat. Lepas tu proses part hidup, ada
insan yang kewujudan dia tidak punya bapa, tak ada ibu. Itu Nabi Adam AS. Ada bapa, tak ada ibu. Itu Siti Hawa. Seolah-olah Adam tu macam Nabi Adam tu macam Hawa, dia jadi tulang rusuk. Ada ibu, tak ada bapa. Nabi Isa AS. Ada ibu dan bapa, kebanyakan insan. Jadi maknanya apa? Semua Tuhan tunjuk dia boleh buat. Dia boleh buat apa saja dia kendaki. Fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa dia kendak. Sebab makhluk dia belaka dia boleh buat. Oleh sebab itu engkau harus menyembah tabir, sebab tengok balik, iaitu kuasa yang menutupi kejelasan dan menisbahkan semua yang terjadi di dalam kerajaan Allah Ta'ala hanya kepada Allah tanpa melihat adanya perantaraan. Jangan pandang pada sebab tu makhluk Tuhan, bukan diberi kesan pun. Dan sebab apa pun juga kerana tidak ada hijab apa pun bagi para ulul albab, bahkan segala sesuatu yang berada daripada Ta'ala tidak ada hubungan sama sekali dengan segala hal yang muncul sebelumnya. Pandangan ulul albab, orang yang punya pandangan mata dalam yang kukuh, itu para muhibbin, para kekasih Allah SWT. Sebagaimana ia juga tidak berhubungan dengan segala hal yang muncul setelahnya. Ya Allah. Tapi semuanya itu hanyalah dapat dilihat oleh para ulul basirah, orang yang mempunyai mata dalam, mata batin, mata rohani dia hidup terang, yang melihat menggunakan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua hal baru dan tajalli wujud ilahi, dan bukakan akan tajalli kewujudan Tuhan yang sebenar, yang pengawal. Ini orang yang telah tersingkap hijabnya, yang fokus kalbi dia hanya kepada Allah, bukan pada makhluk Tuhan. Jadi banyak fokus pada makhluk. Jadi gini, apa sebab, apa punca? Dia cari punca dulu. Ahadillah dia dapat di pandang Tuhan dulu. Haza min indillah, ini dari Allah Ta'ala. Kita bila dapat dia, siapa bagi, usaha apa buat, macam mana cara. Dia pandang makhluk, dia pandang Tuhan. Adillah dari pandang Tuhan dulu. Haza min indillah, ini semua daripada Ta'ala. Allah. Kemudian qala Zakaria, Nabi Zakaria berkata dengan spontan dan penuh semangat. Apa dia kata? Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikan bagi aku ni ayah. Kalau begitu mana tanda-tanda dia. Berilah aku anugerahmu, bahwasanya ayatun, satu tanda yang dengannya aku dapat mengetahui kehamilan isteriku, agar hatiku gembira kerana tidak perlu menunggu lagi. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, qala ayatuka alla tatakallama ala tukalliman nasa salasa ayamin illa ramzah. Lalu Allah Ta'ala menjawab, tanda bagimu adalah apa? Engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia, katakan dapat berbicara. Tanda itu maksudnya apa? Engkau tidak akan mampu berbicara dengan orang lain kerana anggota tubuhmu yang bisa dipakai untuk berbicara tidak dapat berfungsi selama 3 hari. Itu tanda tu. Yang nak cakap tu ada jam 3 hari kan. Itu tanda dia dah ada maknanya. Tanda-tanda kehamilan dia. 3 hari, dan engkau juga tidak dapat memberitahu mereka tentang keperluan. Apa hajat kamu semua stop. Mana apa Tuhan tunjukkan putusnya hubungan dia dengan makhluk. Tutup. Baru dia dapat benda ni. Illa ramzah, kecuali dengan isyarat menggunakan tangan dan kepala. Angguk, tunjuk, itu je lah. Atau kalau dah berlaku begitu, itulah tanda dia. Kemudian wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkari. Dan pada saat engkau tidak mampu berbicara dan berkata-kata tu, Tuhan kunci lidah dia, maka sebutlah, ingatlah kamu akan Allah Ta'ala sebanyaknya.
waskur ingat oleh kamu rabbaka kasiran, atau apa kasiran di mahal zikir kasiran adalah kamu, zikran kasiran. Sini waskur rabbaka kasiran, dan sebutlah nama Tuhanmu mana dalam hatimu, kasiran banyak, dengan sebutan banyak, wasabbih dan bertasbihlah, mana sucikan, sucikan dia dari segala bentuk kekurangan. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kekurangan, bahkan dia bersifat dengan lawannya, segala kamalat, kesempurnaan dalam tasbih yang dilakukan. Sebab besar tasbih subhanallah, subhana mana usabbihu subhana, aku mensucikan Allah Ta'ala sebagai suci. Suci pada mana? Minan naqais, daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala ialah zat yang tidak bersifat dengan kekurangan. Itulah yang menjalankan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra. Sebelum makna ceritakan Isra Mi'raj, Tuhan ceritakan diri dulu. Subhanallazi, maha suci ada dia, Tuhan yang tidak bersifat kekurangan. Asra bi abdi, yang menjalankan hamba. Di sini juga makna Tuhan yang maha suci kekurangan melakukan kisah besar kepada Nabi Zakaria. Itulah dalam usia tua dia, patut tak ada beranak lagi, boleh melahirkan, dan anak ialah Nabi, yang akan memimpin umat mana ini. Zikir sebanyak-banyak ni serta bertasbih. Sucikanlah dia daripada segala bentuk kekurangan dalam tasbih yang dilakukan. Bil asyi, sewaktu petang, maksudnya sepanjang malam. Wal ibkar, dan pagi, maksudnya sepanjang siang. Mana siang malam full time kamu dengan Tuhan, sehingga seluruh waktumu hanya kau gunakan untuk mengingati Allah Ta'ala, mengingati Tuhan yang mana full time. Bagi kita hari ni banyak lama kita full time dengan siapa? Dengan makhluk. Siang malam pagi bertanpa mengigau dengan makhluk tak habis-habis, kan? Kan tukar gear. Tukar maknanya biar full time kita dengan dia. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamhah kelipan mata kita ma'allah. Baru betul, kan? Ni Tuhan bagi kita rezeki, dia bagi kita hidup, dia bagi kita menumpang sebagai hamba yang fakir. Tiba-tiba pula reka dengan makhluk, tak menghadap pada dia. Jahat katanya. Itu jahat maknanya, biadab. Orang yang tak ingat Tuhan tu biadab dengan Tuhan, kurang hajau dengan Tuhan, dalam fakir, hina, meraih rahmat Tuhan. Kau Tuhan sentak sekali nyawa, habis tergolik. Dia tak nak menghadap Tuhan pula, buat sombong, malah nak ingatkan makhluk, tak pasal-pasal. Lupakan Tuhan, ingatkan makhluk, tu sejahil dan sebodoh-bodoh manusianya. Manusia yang cerdik, hati dia dengan Tuhannya. Dari pengalaman Nabi Zakaria AS ini, seorang arif mengetahui bahawa orang yang berdoa dan ingin diijabah, mana dimustajabkan Allah Ta'ala, mestilah terlebih dahulu mengosongkan hati dari semua selain Allah. Mana kalau kita nak doa kita tu makbul, sila kosongkan hati lain dari Tuhan. Ini dalam doa mengayar, macam ingat mulut baca, hati mengayar tempat lain. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafirin lahin. Tuhan tak melayan doa orang yang hati dia lalai. Angkat Tuhan Allahumma berkata lagi, mulut baca doa, hati dia ke mana alam ni pergi, dan dia mengayau tu doa tu masuk tong sampah yang tak dilayan oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah terang sebut, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin, pada hati yang lalai. Kita pun kalau orang minta, bila hati dia lalai, mana tak ada tumpuan, apa jadi orang tu? Main-main kau hajau orang diminta kita orang main macam tu je. Kalau nak anda kena sepak panggil, kan? Biadab dengan Tuhan panggil. Lepas tu bila angkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berdoa ni, dan anda nampak bayat ketiak putih bawah, nampak angkat sungguh. Ni ada setengah berdoa, tangan minta angkat, jentak tangan kat tepa dia, kan? Orang doa dia, amin amin, macam nak mampus ni rupa. Kau cakap ni kau tak payah doa dah lebay.
Ya, kau tunjal kepala dia. Doa kau ni sah tuan tak terima. Perangai kau ni huduh. Angkat tangan pun tidak. Ya, Rasulullah angkat tangan. Izharul fakri, menzahirkan fakir kita dengan Tuhan. Ini angkat tangan tadi, amin, amin. Macam nak mampu je rupa. Kau menyampah tengok. Ya, kau cerita tunjal kepada dia. Lebay kau tak payah doa je. Kurang hajar dengan Tuhan ni. Kurang hajar, biadab ni. Ya, kita dengan Tuhan kena zahirkan fakir, hina kita. Baru dah diterima. Ya. Amma yujibul muttar. Apa muttar? Siddatul faqr. Ya. Allah Ta'ala akan menerima, melayan doa orang yang fakir dengan dia. Ini antara cara dia. Sebab tuan nak pergi tak kira tak sini tengok. Yang Nabi Zakaria dalam keadaan dengan isterinya tu, dia bagi tak ada kira apa. Tu hak dia semua. Dan sampaikan kepada para pengikutmu. Ya. Jadi maknanya harus menghentikan lidah daripada mengucap apapun selain Allah Ta'ala. Masa penuhkan masa kamu tadi, ialah penuh masa full time. Asyi wal ibkar, siang malam mana pun sentiasa dengan Tuhanmu. Kosongkan yang lain serta menghabiskan waktu dengan berzikir. Berapa hari? Salat serta ayam 3 hari. Sebab kita suluk tu buat 3 hari baca warid. Sebab tu keadaan-keadaan semua ada rahsia-rahsia dia. Ya. Dia kata kosongkan hati untuk 3 hari, suruh menghadap dia, insyaAllah ada tak banyak sikit natijah tu ada. Dengan syarat Abu Besar tu, farriq qalbak minal aghyar, sila kosongkan kalbi kamu dari yang lain. Ya, bahawa yamla bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir rahsia dia. Jadi kosongkan hatinya daripada semua yang lain dari Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Serta menghabiskan waktu dengan berzikir, mengingati, memberi tumpuan. Zikir itu umum. Sama ada bil lisan faqat ataupun bil lisan, bil qalbi faqat, ataupun dua sekali. Ya, lisan wal qalbi. Atau lagi baik, lidah dengan hati sekali tu. Zikir apa makna dia? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu mana zikir. Zikir mana syuhudul mazkur. Ya, mana kalbi kita menghadap terus kepada yang dizikirkan apa Allah Ta'ala, menghadap terus. Wa dawamul hudur, dan kekal hadir hati kita, ya, bertumpu pada itu, panggil zikir. Kalau zikir dia menghayal lagi tu, belum masuk lain kan, dia tak kena masuk begitu. Tapi jangan tinggal. La tatrukil zik li adami hudurika ma'allah fi. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan zikir walaupun kau zikir lalai, teruskan maknanya, ya. Sebab Tuan Guru dia pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan itu. Dia punya pesan menakut ni. Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan itu. Lain macam dia wali-wali punya pesan. Sebab tak dua je menusuk dalam hati kita, ingat ni. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala itu, ya. Maka pengosongan itu penting, ya. Dia kosong serta menghabiskan waktu tadi menghadap dia. Harus menghentikan lidah daripada mengucap apa yang selain agar Allah Ta'ala berhasil mendapatkan keinginan. Lepas tu semua benda ni, cara ni kita pakai dari dulu. Kurang makan, kurang cakap, senyap, zikir. Oh, dia dapat dia punya apa? Natijah dia. Dan doanya dikabulkan Allah Ta'ala dengan anugerah dan nikmat dia tadi, ya. Kemudian sampaikan kepada para pengikutmu, wahai Rasul yang paling sempurna, siapa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang berbagai keistimewaan keluarga Imran dan pilihan Allah Ta'ala terhadap mereka. Bila izqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata berdasarkan perintah dan wahyu Allah Ta'ala kepada Maryam untuk menyampaikan ilham, berbicara dengannya dan menyerunya langsung, ya, ke dalam sir dia. Bergembiralah, ya Maryam, innallaha astafaki, ya wahai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kamu, itu dia, ya, untuk menjadi pelayan rumahnya, meskipun, ya, sebelumnya dia tidak pernah memilih wanita yang mana pun untuk menjadi pelayan rumahnya, ya, laki-laki je. Kemudian watahhir,
Allah Ta'ala tahharaki, mensucikan, wastafaki ala nisa'il alamin. Allah. Dan melebihkan maknanya kamu dengan apa? Kedua sifat yang terpuji tadi. Ala nisa'il alamin, ya, atas segala semua perempuan di dalam dunia ni, waktu itu ialah engkau paling tinggi martabatnya. Sesungguhnya telah mengistimewakan Maryam dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh Maryam, ya, menjadi tanda dengan segala yang terjadi pada dirinya serta berbagai hal yang muncul darinya, yang salah satunya ada berupa kehamilannya tanpa persetubuhan dengan siapa pun. Kalau Nabi Zakaria tu tua je kan, masih ada lagi hubungan, ya. Yang si Nabi Isa ni, Siti Maryam langsung tak ada hubungan. Dia nak bagi, dia bagi tu tuan. Dia kata ada ibu tak ada bapa. Selain itu juga berupa mukjizat dan hal, dia panggil hal, dia panggil adil alam, dia panggil kharikul lil adah, kharikul adah, mencarikan adat kebiasaan hukum adat. Beranak ni ada suami isteri, yang ni tak ada, boleh buat, tak boleh buat. Yang muncul dari diri putranya yang tidak pernah terjadi pada siapa pun, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Itu pelik-pelik. Kemudian ketiga, malaikat menyampaikan kepada Maryam bahawa Allah Ta'ala telah memilihnya. Dan malaikat kembali menyampaikan sebuah perintah Allah SWT untuk mengajarinya agar menghadapi diri dan kembali kepada Ta'ala dengan penuh ketundukan, kerendahan dan kekhusyukan. Itu maknanya, supaya sentiasa datang madat Allah SWT mengiringi dia. Ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam yang terpilih dan diterima di sisi Allah Ta'ala, uqnuti, mana taat dan bertawajuh, hati kamu sentiasa tawajuh menghadap Allah Ta'ala. Kemudian tunduk, ya, li rabbik, kepada Tuhanmu yang telah memeliharamu dengan kelembutannya dan menerimamu sebagai anak nazar daripada ibunya, serta mengistimewakanmu di atas semua wanita dengan berbagai anugerah. Ibu telah bernazar untuk menjadikan dia orang yang khidmat pada rumah Allah Ta'ala. Sebagai bentuk syukur daripadamu atas keistimewaan yang diberikan padamu, maka wasjudi, sujudlah, tunduklah, rendahkanlah dirimu di hadapannya dengan meletakkan dahimu di tanah demi melaksanakan sebagai dari haknya, hak Allah Ta'ala, iaitulah apa? Dibesarkan, diagungkan, disembah. Warkai, dan rokoklah selalu untuk melayani rumahnya dan untuk menyucikan diri dari segala bentuk nokta dan noda. Mana tunduk, banyakkan sujud, rokok, maknanya ibadat kepada Ta'ala. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rokok, yakni para muharrar, yang tubuh mereka selalu bongkok demi berkhidmat kepada Allah Ta'ala, ya, dalam rumah dan rumahnya Ta'ala. Mana orang yang telah muharrar, orang yang bebas, merdeka. Dia duduk makam hurriyah. Yang makam paling tinggi ialah makam ubudah, makam ibadah. Yang kedua makam ubudiyah. Yang ketiga makam ubudah. Ubudah dia panggil hurriyah, iaitu mana orang yang muharrar, yang telah dilepaskan daripada penghambaan, keterpenjaraan daripada makhluk. Mana qalbi dia sentiasa berlazat dengan Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Habis kul zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.